Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi wa kafa, wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Amma ba'du, fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. Jadi alhamdulillah, thumma alhamdulillah, syukur kita pada Allah. Malam ini sepatutnya live saya adalah pada bacaan kitab Syarah Hikam di Facebook saya, tapi disebabkan pagi tadi saya ada mengajar online untuk pelajar banat daurah di MTMU Madrasah Miftahul Ulum Hulu Langat. Jadi pagi tadi disebabkan PKPB sekarang kita terpaksa menggunakan Zoom ataupun Google Meeting. Kan pagi tadi kita nak cuba pakai Facebook Group. Jadi saya dah mengajar 1 jam setengah lebih. Bila dilihat dalam Facebook ni tak lekat satu apapun, tak save satu apapun. Mungkin admin yang ngurus tadi dia tak pandai tekan butang share ke apa, Wallahualam. Jadi atas maksud itu kita ulang sekali lagi. Jadi kelas malam ini secara umumnya untuk orang awam di luar sana, dan secara khususnya untuk pelajar kelas Bukhari Banat MTMU Madrasah Tahfiz Miftahul Ulum, Jalan Kuari Sungai Lai, Sungai Long, Sungai Serai, Hulu Langat, Selangor. Jadi saya ditugaskan untuk baca Bukhari Thani bermula daripada Kitabul Maghazi, dan sekarang alhamdulillah dah masuk Kitabul Libas, kitab berkenaan dengan pakaian, yang mana hari ini pagi tadilah sepatutnya telah masuk dalam Babul Amaim. Jadi saya fikir saya buat khusus untuk pelajar daurah banat, dan dalam masa yang sama orang awam pun boleh ambil faedah daripada penjelasan ulama, yang mana saya gunakan kitab Syarah Bukhari. Syarah Bukhari ini ditulis oleh Syarah Maulana Salimullah Khan rahmatullah alaihi wa nawarallahu marqadahu. Ini ayah kepada Maulana Dr. Adil Khan yang disyahidkan seminggu lepas, ataupun seminggu lepas. Ayah beliau Maulana Salimullah Khan pernah datang di Malaysia 2-3 tahun lepas, dan beliau merupakan anak murid kepada Maulana Husain Ahmad Madani. Di sanad hadis beliau direct kepada Maulana Husain Ahmad Madani, dan ketika Maulana Salimullah Khan datang ke Malaysia 2-3 tahun lepas, saya pun berpeluang ambil ijazah daripada Maulana, dan saya ambil ijazah khusus daripada Maulana untuk mengajar kitab Maulana ni, Kashful Bari Amma fi Sahih Bukhari. Jadi malam ni insyaAllah kita akan masuk dalam Babul Amaimi. Saya baca hadis dulu, dia punya matan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi qala haddathana Ali ibn Abdullah qala haddathana Sufyan qala sami'tu az-Zuhri qala akhbarani Salim an abihi an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yalbasu al-muhrimu al-qamisa wala al-imamata wala as-sarawila wala al-burnusa wala thawban massahu za'faran wala warasun wala al-khuffayn illa liman lam yajid na'layn فإن لم يجدهما فليقطعهما أسفل من الكعبين. Jadi hadis ini, kata Imam Bukhari, telah menceritakan kepada kami akan hadis ini oleh Ali bin Abdullah. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Sufyan berkata, aku mendengar Zuhri berkata telah mengkhabarkan kepada aku oleh Salim, beliau daripada ayahnya dan beliau daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
yang mana bersabda, la yalbasu al-muhrimul qamisa walal imamata. Jangan memakai si muhrim, yakni seorang yang melakukan umrah dalam keadaan ihram, jangan memakai muhrim akan qamis, jubah, walal imamata, jangan pakai serban, walal sarawila, jangan pakai seluar, walal burnusa, jangan pakai jubah yang ditutup dengan topi. Ada satu jenis jubah yang mana dia dijahit sekali dengan topi menutup kepalanya, itu dipanggil burnus. Wala thawban masahu za'faran, dan jangan pakai pakaian yang mana ada disentuh oleh wangian za'faran dan warsun, satu wangian yang bernama warsun. Walal khuffain, dan ketika halat ihram jangan memakai kedua-dua khuf yang digunakan oleh mereka yang berada di negara-negara musim sejuk, seperti Arab, Pakistan, Turki dan sebagainya, di mana mereka ada musim sejuk, musim panas. Waktu musim sejuk mereka memakai khuf. Jadi bila halat ihram jangan pakai khuf illa liman lam yajid na'lain, kecuali bagi mereka yang tak ada selipar. Fa illam yajidhuma, kalau tak menjumpai kedua-dua selipar, falyaqta'huma, hendaklah dipotong khuf tadi asfala minal ka'bain, potong khuf tadi supaya dia di bawah buku lali. Dia akan jadi di bawah buku lali. Itu saya telah terjemah hadis secara lafzi kepada tuan-tuan dan puan-puan. Jadi babul amaimi, bab yang menyatakan tentang imamah. Amaim merupakan jamak kepada imamatun. Imamah bikasratil ain. Imamah adalah bikasratil ain, disebut kepada serban. Imamah disebut kepada serban. Ba'du syarihin, kata Syekh Salimullah Khan, setengah syarih Syama'il Tirmizi, mereka mengatakan imamah itu bi fathil ain. Amamah yang demikian itu, kata Syekh, sebenarnya adalah ghalat, khata', satu kesilapan. Demikian pula telah dimangkulkan daripada baginda Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in bahawa mereka yakni memakai serban. Sabit daripada hadis, satu hadis yang mana telah pun berlalu sebelum ini dalam Kitabul Wudu, hadis dalam Sahih Bukhari Kitabul Wudu, daripada riwayat Ja'far bin Amr, daripada tarik Ja'far bin Amr, beliau berkata, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala imamatihi wa khuffaihi. Aku melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam masah ketika ambil wuduk, Nabi menyapu di atas kain serban beliau dan juga masah di atas kedua-dua khuf baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ada hadis datang di dalam Sahih Muslim daripada riwayat Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Hadis mana berbunyi, tawadda'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa masaha 'al khuffain wal imamati. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil wudu, kemudian Nabi memasahkan, menyapu di atas kedua-dua khuf, dan juga Nabi masah di atas imamah, di atas kain serban. Maka dengan sabitnya daripada dua hadis yang kita peshkan di sini, hadapkan di sini, bersabitlah bahawa serban itu memang selalu dipakai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tinggal lagi, apakah fadilat memakai serban ini? Adakah ianya mempunyai fadilat yang khusus? Adakah ianya mempunyai kelebihan yang tertentu? Maka dengan itu, dalam Mu'jam Kabir, Tabrani telah menukilkan dalam Mu'jam Kabir. Demikian juga Imam Baihaqi dalam Syu'bul Iman, mereka berdua telah menukilkan satu riwayat yang dimarfu'kan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "I'tammu tazdadu hilma." Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam berbunyi, "I'tammu," berserbanlah. Kenapa dengan serban tadi? Tazdadu hilma, akan meningkatkan kewibawaan kamu. Tazdadu hilma, akan meningkatkan wiqar kamu. Sifat kewibawaan kamu akan meningkat bila kamu memakai serban. Dan hadis ini telah ditashihkan oleh Imam Hakim rahimahullah ta'ala. Walaupun Imam Bukhari wa ghairah dan selainnya mengatakan bahawa hadis ini adalah dhaif,
Akan tetapi disebabkan hadis ini mempunyai syawahidnya, ada sokongannya, syawahidnya daripada hadis yang lain, yang mana bila mana hadis ini ada syawahidnya, paling tidak hadis ini akan di-upgrade, akan dinaik taraf menjadi hadis hasan li ghairihi. Jadi hadis hasan li ghairihi sudah tentu boleh digunakan di dalam bab fadail amal. Malah kalau hadis dhaif, khafif, biasa saja, sudah tentu boleh digunakan dalam bab fadail amal. Jadi ini berkenaan dengan fadail, i'tammu, pakailah serban kerana ianya akan menambahkan kewibawaan. Ini maka ianya ada fadilat. Adapun hadis-hadis yang berkenaan dengan fadilat serban ni, sebenarnya ada hadis yang dhaif jadid, ada hadis yang dhaif khafif semisal hadis ini, dan juga ada sebahagian hadis yang ulama katakan sampai ke tahap maudhu'. Tapi kita tak nak sentuh yang maudhu' hari ini, kita nak sentuh yang hadis ini, i'tammu tazdadu hilma ini, kata Maulana Salimullah Khan, ianya ada syawahid daripada hadis-hadis yang lain yang menyebabkan ia boleh dinaik tarafkan kepada hadis hasan li ghairihi. Di antaranya Maulana sebut di sini seperti akhrajahu Abu Daud fi Kitabil Libas. Abu Daud juga keluarkan sokongan bagi hadis ini dalam Kitabul Libas, bab fil amaim. Begitu juga wa akhraju Tirmizi fi Libas. Imam Tirmizi juga keluarkan dalam Kitabul Libas, babul amaim alal qalanis. Kita boleh tengok dalam kitab Tirmizi, dalam Abu Libas. Saya dah letak kat sini. Alhamdulillah, dalam tu cuba kita baca apakah hadis yang boleh menjadi syawahid bagi hadis i'tammu tazdadu hilma ini. Jadi dalam Abu Libas, babul amaimi alal qalanis, Imam Tirmizi telah mengqaimkan satu bab yang bertajuk bab berkenaan dengan serban, memakai serban di atas kepiah, al-qalanis. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh siapa? Saya baca. Qala haddatsana Qutaibah qala haddatsana Muhammad bin Rabi'ah an Abi al-Hasan al-Asqalani an Abi Ja'far bin Muhammad bin Rukanah an abihi anna Rukanah tasara an Nabi sallallahu alaihi wasallam fasara'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Rukanah sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Jadi Rukanah, perawi hadis ini, beliau berkata, aku mendengar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna farqa ma bainana wa bainal musyrikina, sesungguhnya beza di antara kita dengan orang musyrikin, al-amaimu 'alal qalanis, yakni memakai serban di atas kepiah. Pakai serban di atas kepiah. Maka hadis ini ada sabit daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dinukilkan oleh Imam Tirmizi dan juga Abu Daud. Walaupun pada akhir hadis ini Imam Tirmizi kata haza hadisun gharib. Hadis ini adalah hadis yang gharib, hadis lemah. Wa isnaduhu laysa bil qaim, dan sanadnya tidak sahih. Wala na'rifu Abul Hasan al-Asqalani wala benar Rukanah. Kami tidak mengenali. Disebabkan dua orang perawi ini majhul. Siapa yang pertama? Abul Hasan al-Asqalani, yang kedua putera kepada Rukanah. Maka dengan sebab itu Imam Tirmizi menghukumkan hadis ini hadis dhaif. Jadi kita hanya nak sabitkan hadis ini sebagai syawahid, penguat kepada hadis yang kita baca dalam Bukhari tadi, i'tammu tazdadu hilma tadi. Maka hadis ini boleh saja menjadi penguat, seperti mana kata Syekh Salimullah Khan, boleh jadi penguat dan boleh dinaik tarafkan hadis i'tammu tazdadu hilma tadi kepada taraf hadis hasan li ghairihi. Cuba kita tengok apa ulasan Maulana Hadrat Mufti Said Ahmad Palampuri, Syekhul Hadis Darul Ulum Deoband, yang baru meninggal tahun lepas tak silap saya, dalam kitab yang beliau menulis syarah kepada Sunan Tirmizi ini, kitab beliau yang berbunyi Tuhfatul Ilma'i, berkenaan dengan hadis ini Maulana tulis, ulama telah menerangkan dua maksud daripada hadis ini. Maksud pertama, orang musyrikin Mekah ini mereka memakai serban juga, tapi mereka melilit serban tanpa kepiah. Manakala orang Islam pakai serban di atas kepiah. Itu makna yang pertama. Makna yang pertama ini adalah makna yang paling rajih. Makna yang paling diutamakan sekali adalah makna yang pertama. Adapun makna yang kedua, syarih kata, orang musyrikin Mekah ini mereka hanya pakai kepiah, tak pakai serban. Pakai kepiah saja, mereka tidak pakai serban. Manakala orang Islam pula pakai serban dan dililitkan di atas kepiah. Makna yang kedua ini Maulana kata laisa bisahih, tidak sahih matlabnya,
matlab yang sahihnya adalah makna yang pertama, iaitu lebih rajih, yakni orang beza kita dengan orang musyrikin Mekah, kita memakai serban, melilit serban di atas kepiah, ada kepiah, manakala orang musyrikin mereka pun mereka pun juga pakai serban, tapi mereka lilit serban tanpa pakai kepiah. Jadi terhindarlah, termardudlah. Setengah-setengah orang kata, oh kalau nak kata pakai kepiah itu sunnah, Abu Jahal pun pakai kepiah. Abu Jahal pun pakai serban. Kalau nak kata pakai serban itu sunnah, Fir'aun pun ada pakai serban. Fir'aun kalau nak kata janggut itu sunnah, Fir'aun pun ada janggut. Tapi sebenarnya dia ada detail di situ. Khususnya hadis ini secara detailnya bagi tahu bahawa beza kita dengan orang musyrikin adalah orang musyrikin mereka melilit serban tanpa kepiah. Adapun kita orang Islam ini, beza kita dengan mereka, kita memakai serban di atas kepiah. Kemudian ada setengah mereka-mereka yang ingin iskal hadis ini. Mereka kata hadis ini tak boleh kita nak jadikan dalil. Satunya dhaif. Okey, kita pun mengakui itu dhaif dan kita bukan nak sabitkan sehingga ke tahap akidah pakai serban ni. Kita hanya nak sabitkan ada, at least dia ada apa, dia punya fadilat dia. Jadi lalu mereka i'tiraz, mereka kata hadis ini ada asbabun nuzul dia, ada sebab yang khusus. Sebab yang khusus hadis ini, pada satu kali dalam satu ghazwah Nabi SAW nak membezakan di antara tentera orang Islam dengan tentera orang kafir. Jadi Nabi bezakan, hendaklah orang Islam ini hendaklah pakai serban dililit di atas kepiah. Manakala orang kafir, mereka walaupun mereka berperang pakai baju besi, mereka juga pakai serban, tapi mereka tak pakai kepiah. Kan? Jadi mereka juga pakai serban. Jadi Nabi kata kita pun kena pakai serban, tapi beza kita pakai serban di atas kepiah. Jadi Nabi nak bagi, seolah-olah Nabi nak bagi menunjukkan satu tanda yang khusus tentera Islam, perbezaan di antara tentera Islam dengan tentera kafir, tentera musyrikin. Jadi mereka kata hadis ini adalah ada sebab yang khusus. Maka kita jawab, al-ibrah bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Ada satu kaedah yang musallamah, kaedah yang mana mendapat muttafaq oleh ulama, yang mana ibrah itu diambil daripada umumnya lafaz. Lafaz secara umum boleh diambil pengajaran, boleh diambil ibrah di situ. La bi khususis sabab, bukan disebabkan sebab yang khusus. Kalau tidak, banyaklah daripada Al-Quran, daripada lafaz yang umum kita tak boleh ambil. Kan? Kita kata ini ada sebab yang khusus. Contohnya Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, dan ayat Allah Taala ini selalu dibaca oleh khatib Jumaat kan. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah Subhanahu Wa Taala merintahkan kamu untuk menunaikan amanah, mengembalikan amanah kepada ahlinya. Jadi adakah ayat Al-Quran ini tidak boleh kita ambil secara umum? Kenapa? Dia ada apa? Ada sebab yang khusus. Sebab asbabun nuzul bagi hadis ini, bagi ayat ini, ulama sebut dalam tafsir Ibn Katsir menyebut bahawa hadis ini adalah berkaitan pada Fatah Mekah. Nabi SAW bila berjaya Fatah Mekah, Nabi SAW nak masuk dalam Kaabah, lalu Nabi SAW ambil kunci daripada penjaga kunci Kaabah. Penjaga Kaabah siapa? Hazrat Uthman bin Talhah. Jadi Nabi ambil kunci, Nabi masuk ke dalam Kaabah, kan? Nabi semayang 2 rakaat berapa banyak mungkin. Kemudian Nabi keluar. Kata Umar Faruq radhiyallahu anhu, bila Nabi keluar, aku mendengar Nabi SAW sambil keluar, Nabi sambil membaca ayat ini, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha, fadafa'a ila Uthman bin Talhah. Lalu Nabi SAW mengembalikan kunci yang Nabi ambil tadi, kembalikan kepada siapa? Penjaga kunci Uthman bin Talhah. Jadi Nabi kata, sambil Nabi baca ayat ini, sungguhnya Allah Ta'ala merintahkan kamu untuk mengembalikan amanah kepada tuan dia. Jadi secara khususnya adalah peristiwa ini. Jadi tidak ada satu orang pun yang cerdik kata disebabkan peristiwa ini tidak ada seorang pun yang boleh memenuhkan amanah dia. Seorang mudir tak perlu memenuhkan amanah dia, tak boleh pakai ayat ini kerana ayat ini khusus untuk peristiwa di Fatah Mekah. Kan? Peristiwa Nabi serahkan kembali kunci Kaabah kepada Uthman bin Talhah. Tak ada orang pun yang cerdik berkata begitu. Kan? Seorang ayah tak perlu menunaikan amanah kepada anak-anaknya. Seorang bos tidak perlu menunaikan amanah kepada staf-stafnya. Tak boleh. Boleh tunai amanah tapi tak boleh pakai ayat Al-Quran ini. Kerana ayat Al-Quran ini adalah umum. Bukan umum, ada sebab yang khusus. Jadi tak jadilah. Jadi sebenarnya berkenaan dengan kaedah ini ada tafsilan lagi lah. Kita tak boleh pakai, kita tak boleh ambil secara borong juga. Dia ada kaedah-kaedah dia. Khususnya bila di sana ada mu'arid. Bila satu hadis ini ada percanggahan dengan hadis yang lain,
maka waktu itu kita kena lihat mungkin hadis yang lain itu ada sebab yang khusus. Maka waktu itu baru kita kena ambil sebab yang khusus tadi. Tak boleh pakai secara umum. Jadi kita lihat pada hadis tidak ada mu'aris pun. Ada Nabi kata, dalam tempat lain Nabi kata, beza kita dengan orang kafir adalah pakai serban di atas kepiah. Tempat lain Nabi kata, pakai benda lain. Ada tak? Tak ada kan? Tak ada mu'aris. Maka kita boleh kata bahawa hadis ini, walaupun setengah orang mereka kata, mereka kritik bahawa hadis ini adalah ada sebab yang khusus, namun kita jawab al-ibrah bi umumil lafz la bi khususis sabab. Okey, habis sebab tu kita pergi lagi tentang fadilat pakai serban ini. Kan? Imam Bukhari mengatakan hadis ini sebagai dhaif dan yang lain. Tadi saya dah jelaskan. Ba'dun nas, setengah manusia mengatakan pakai serban ini bukan sunnah. Kenapa? Ianya hanyalah adat kebiasaan orang Arab sahaja. Setengah orang mereka kata pakai serban itu bukan sunnah, pakai pordah itu bukan sunnah, pakai jubah bukan sunnah. Kenapa? Itu hanyalah adat orang Arab saja. Kita orang Melayu tak payahlah pakai macam mereka. Serban pun bukan sunnah, pordah pun bukan sunnah, jubah pun bukan sunnah. Tak ada lagi tinggal sunnah. Yang tinggal apa? Punah rana habis. Jadi semua bukan sunnah. Kenapa pendapat mereka? Mereka kata itu hanyalah adat kebiasaan orang Arab saja. Akan tapi kata Maulana, haza laisa bisahih. Ini tak betul kata Maulana. Kenapa? Ada satu asar berkaitan dengan Hazrat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Satu ketika satu orang datang kepada Hazrat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dan tanya beliau. Dia kata apa? Ya Aba Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman ini laqab gelaran kepada Abdullah bin Umar. Dan kena ingat Abdullah bin Umar ni satu orang sahabat yang mana disebut ahfazun nasi bi sunnati Rasulillah. Orang yang paling menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebut dalam hadis sahabat Abdullah bin Umar ni dia sentiasa mencari-cari tapak kaki Nabi di Madinah. Seperti mana seekor unta yang mencari-cari anaknya yang hilang daripada ibu dia. Duk cari mana tapak kaki Nabi ni supaya dia nak pijak, nak iktidah, nak salin tapak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita hari ni kata apa tak betul lah sahabat ni kan. Ada kan hari ni setengah orang kata kamu jangan ekstremis. Jangan terlalu ekstrim dalam mengikut sunnah. Jangan terlalu ekstrim dalam mengikut sunnah. Kalau ikut orang kafir, ikut Yahudi tak apa, boleh ekstrim. Kalau mari bab ikut Nabi jangan ekstrim. Kalau kita nak kata ekstrim, siapa yang lebih ekstrim daripada Abdullah bin Umar? Sedangkan beliau adalah ahfazun nasi bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian pula para sahabat ni, kalau sahabat syak wa sangka terhadap satu-satu perkara amalan percakapan itu adakah sabit daripada sunnah ataupun tidak, maka pertama sekali mereka tahqiq daripada Abdullah bin Umar. Maka berkenaan dengan itu ada satu orang datang kepada Abdullah bin Umar sambil bertanya, ya Abu Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, al-imamatu sunnatun, adakah serban itu sunnah? Faqala, maka Abdullah bin Umar jawab, na'am, ya sunnah. Jadi tuan-tuan kasih Allah Subhanahu Wa Taala, di sini kita telah mendapat apa orang putih kata clarification. Satu penjelasan yang jelas, satu apa orang panggil acknowledgement. Daripada siapa? Abdullah bin Umar sendiri. Jadi kalau ada setengah ulama yang mengatakan bukan sunnah, kita menghormati pendapat dia. Tapi kalau saya lebih pegang seorang sahabat yang mana lebih lagi beliau adalah anak kepada Umar bin Khattab dan beliau gelaran dia adalah ahfazun nas bi sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pakai pendapat Abdullah bin Umar. Asar Abdullah bin Umar ini ada di dalam, tuan-tuan boleh cek juga dalam Umdatul Qari jilid 21 muka surat 308. Ada menyebut asar Abdullah bin Umar tadi yang mana beliau sendiri mengatakan bahawa serban itu sunnah. Tinggal lagi kalau ala sabili taslim, di atas jalan kita mengaku kalah. Baiklah kalau kata kita mengaku kalah bahawa sunnah itu, serban itu adalah adat kebudayaan orang Arab saja. Kalau kita mengaku kalah, dia panggil ala sabili taslim. Contohlah kalau kita mengalah, baiklah itu sunnah orang Arab, pordah sunnah orang Arab. Apa itu jubah itu adalah budaya orang Arab, bukan sunnah Nabi. Kita ambil satu saat bahawa kita anggap itu bukannya sunnah Nabi, malah itu adab kebiasaan orang Arab. Maka Maulana jawab di sini bahawa sebarang adat dan kebiasaan yang dijadikan adat, yang dijadikan satu kebiasaan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka adat kebiasaan itu juga akan jatuh jadi sunnah juga.
Sunnah siapa? Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tetap menjadi sunnah. Cuma bezanya dia tak jadi sunnah ibadah, dia akan jadi sunnah adiyah. Sunnah adat ataupun sunnah jibliyah. Walau bagaimanapun dia tetap sunnah. Dan kita sebenarnya ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita selain kita ihtisab, kita untuk mendapatkan pahala, yang terlebih utama adalah kita ikut sunnah itu atas dasar cinta, muhabbat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Dalam Al-Quran ayat Al-Quran yang saya baca pada awal-awal mukadimah tadi, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad, kalau kamu cinta kepada Allah, Allah Taala bagi tips kepada umat Nabi Muhammad, kalau kamu nak dapat makam cinta aku, maka kamu iktidalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ittiba' dan kita iktida di atas dasar cinta kita kepada Nabi, dengan dasar cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Taala bagi cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan akhir sekali wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosa kamu. Khair. Habis bab tu, sekarang kita pergi kepada apakah miqdar serban ni. Kain serban ni berapa panjang? Berapa inci kena panjang? Berapa kaki kena panjang. Maka Mulla Ali Qari rahimahullah ta'ala, beliau telah menukilkan daripada hawalah Imam Nawawi, beliau kata Rasulullah SAW ada dua jenis serban. Satu serban pendek, satu serban panjang. Serban pendek, miqdar dan panjang dia adalah 7 hasta. Manakala serban panjang, miqdar panjang dia adalah 12 hasta. Macam saya pakai ni 7 hasta. 7 hasta. Ada satu lagi 12 hasta. Maulana Anwar Shah Kashmiri, Shahsab, gelaran dia Shahsab, satu orang ulama besar Tanah Hind, seorang ulama yang Allah Ta'ala kurniakan dengan hifazah yang begitu tajam sekali. Sekali dia terpandang mana-mana signboard ke apa, dia akan ingat sampai 15 tahun. Dan kalau dia hafal satu-satu hadis, satu-satu kitab, dia akan ingat sampai mati. Kita kalau hafal, lupa sampai mati kan, terbalik. Jadi Maulana Anwar Shah Kashmiri ni dia kata, secara umumnya miqdar panjang serban Nabi ni adalah secara umumnya 3 hasta. Maknanya kalau duduk rumah, Nabi buat persiapan di rumah apa sebagainya, Nabi pakai yang 3 hasta saja. Yang 7 hasta tu umuman Nabi guna untuk sembahyang jemaah, pakai 7 hasta. Dan 12 hasta itu umumnya Nabi SAW pakai ketika Aidain, ketika 2 hari raya Aidul Fitri dan Aidul Adha. Walau bagaimanapun, tentang miqdar, panjangnya, jarak, panjangnya serban Nabi tadi tidak sabit daripada mana-mana hadis yang sahih. Tuan-tuan, perkataan tak sabit daripada hadis sahih. Ada pun dengan hadis dhaif, ada. Sebab itulah ulama menerangkan syarahnya, ulama ambil daripada hadis-hadis yang dhaif. Dan hadis yang dhaif itu sudah tentu lebih aula, lebih afdal daripada perkataan-perkataan manusia, lebih afdal daripada perkataan-perkataan manusia yang biasa. Jadi ulama ambil daripada hadis-hadis yang dhaif, mereka mensyarahkan panjangnya serban Nabi, kala apa, kemudian ada ekor ke tak, kalau ada ekor berapa, 2 ke 1, kalau ada ekor letak di mana, depan ke belakang, kalau depan, belah kanan ke belah kiri, semua itu ulama bahas. Dalam Syama'il Tirmizi juga, para syarih mereka membahaskan secara daqiq tentang serban Nabi, jubah Nabi, janggut Nabi. Jadi semuanya ada ternukil di dalam kitab-kitab ulama, menandakan itu merupakan satu sunnah Nabi SAW. Walau bagaimanapun, Allamah Sayuti, kita kata tadi hadis tentang panjang serban Nabi tak sabit daripada hadis sahih, seperti mana Allamah Sayuti kata wa ammal miqdaril imamah, adapun panjangnya imamah serban tadi, falam yasbut fi hadis, tak sabit daripada hadis yang sahih. Sebab itulah Hazrat Abdullah bin Mas'ud dia kata, ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun. Apa orang Islam nampak satu perkara itu baik, cantik, maka ianya di sisi Allah Ta'ala juga adalah baik, cantik. Jadi berkenaan dengan miqdar panjang serban Nabi itu sebenarnya tidak ada masalah. Kita orang Melayu ni kan, kita ada jenis pakai, macam orang kampung pakai semutah dia panggil. Orang Kelantan dia panggil pakai semutah. Berapa panjang kita tak tahu. Tapi kalau orang kampung kita, masyarakat kita memandangnya bagus, cantik, maka itu sudah cantik, ianya telah tercapai makna sunnah. Tidak ada masalah. Tapi kalau kita nak ikut sunnah atas dasar cinta kepada Nabi, nak dapatkan makam muhabbah, maka kita ikut satu persatu secara detail, secara satu persatu, step by step. Seperti mana kita dulu pernah Allah Ta'ala bagi jazbah, gairah, minat pada mana-mana artis, minat pada mana-mana football player dan sebagainya. Bila kita minat, kita ikut satu persatu, step by step.
kan, ikut secara terperinci. Dia pakai dia pakai apa itu, t-shirt warna apa, pakai jeans jenama apa, satu persatu kita ikut. Bila mari bab kita nak ittiba' Nabi, kita kata ikut sekadar aja, jangan ekstrim sangat, jangan sunnah ni. Jangan ekstrim sangat dalam sunnah ni. Jadi terbalik pula tuan-tuan. Berkenaan dengan syamlah. Syamlah ni dia panggil apa? Ekor serban Nabi ni. Berkenaan dengan ekor pun ulama bahas bahawa disebut juga dalam hadis, dalam riwayat hadis bahawa Nabi SAW punya serban ni ada ekor dia. Khususnya riwayat daripada Ammar bin Haris, beliau berkata, ka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'ala al-mimbar, seolah aku melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk atas mimbar, wa alaihi imamatu sauda, dan Nabi memakai serban warna hitam, wa qad arkha tarfaiha baina katifai, sesungguhnya telah tergantung ekor serban Nabi itu, kedua-dua ekor serban Nabi itu di antara dua bahu. Jadi sini disebut tarfaiha, dua ekor serban Nabi bergantungan di antara dua bahu belakang Nabi. Wa fi riwayatin arkha tarfaha baina katifai, dalam riwayat lain menyebut telah bergantungan ekor serban Nabi ini satu saja disebut di antara dua bahu. Jadi faham kepada kita bahawa Nabi SAW pakai serban kadang ada satu ekor, kadang dua ekor. Pengekor kan. Urdu dipanggil syamlah. Allahu Akbar. Kemudian berkenaan dengan aksarul riwayah, kebanyakan riwayat yang datang tentang ekor serban Nabi ni kebanyakan dengan lafaz baina katifai, Nabi gantungkan di antara dua bahu belakang Nabi sallallahu. Dan ada juga ba'du riwayat, setengah riwayat kata ekor Nabi ni dibiarkan satu ke depan, satu ekor lagi ke belakang. Macam saya pakai satu ekor saja malam ini. Jadi kalau ada dua ekor, satu Nabi tak depan, satu Nabi tak gantung di belakang. Dan satu riwayat hadis dhaif menyebutkan Nabi SAW kadang menggantungkan syamlah ekor serban ni ke bahagian kiri pun ada juga. Jadi tidak ada masalah sebenarnya bila ada kita pakai dua ekor ataupun satu ekor saja, kita nak letak belah kanan pun ada sabit daripada sunnah, belah kiri pun ada sabit daripada sunnah walaupun daripada hadis dhaif, dan belah belakang kedua-dua ekor kita gantungkan di antara dua bahu belakang pun itu ada sabit daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau bagaimanapun di antara riwayat tersebut yang paling sahih adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam gantungkan kedua-dua ekor serban baginda di sebelah belakang di antara dua bahu. Kemudian ulama bahas lagi, panjangnya ekor pula banyak mana? Panjangnya ekor serban Nabi banyak mana? Berkaitan dengan itu ada riwayat mengatakan panjang ekor serban Nabi satu zira', satu hasta, ada kata satu jengkal, dan ada yang kata empat jari. Macam orang pondok kan, pesantren, mereka pakai serban, ekornya tak panjang, pendek, tapi sepanjang 4 jari saja. Itu pun sabit pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi qaul yang rajihnya adalah qaul yang pertama tadi, yakni satu hasta. Kenapa? Imam Baihaqi dalam Syu'bul Iman menukilkan riwayat daripada Tariq Ismail bin Ayyash dan juga daripada Tariq Wathilah bin Asqa' menukilkan qad arkha imamatuhu min khalfihi zira'an. Nabi SAW gantungkan imamahnya di sebelah belakang satu zira', satu hasta. Jadi ada lafaz zira'an di situ. Maka demikian itu yang rajihnya adalah ekor serban Nabi adalah sebanyak satu hasta. Kemudian ekor serban tadi tak boleh kita pakai panjang sangat. Syekh Jalal, tak boleh panjang sangat sehingga melebihi tajawuz kepada nisfuz zahar, lebih daripada pertengahan belakang. Paling panjang pun sampai pertengahan belakang. Ini belakang kita pertengahan je. Kalau lebih daripada pertengahan belakang, tajawuz daripada had pertengahan belakang ini, ianya akan jadi termasuk di dalam isbalu fil imamah. Isbal, tahu tak? Isbal ini melabuhkan pakaian. Jadi melabuhkan pakaian ini bukan pada jubah saja, bukan pada kain sarung saja, bukan pada seluar saja, malah ada juga sabit di dalam pakai serban. Ketika mana kita melabuhkan ekor serban kita ni sehingga lebih daripada pertengahan belakang ini, termasuk dalam isbal, seperti mana ada mumani'ah, ada larangan daripada hadis yang dimarfu' kepada Nabi SAW berkenaan dengan isbal ni. Ada hadis menyatakan al-isbalu fil izari wal qamis wal imamah. Melabuhkan pakaian itu adalah di dalam kain, dalam jubah dan juga pada serban imamah. Man jarra minha syai'an, barang siapa yang melabuhkan daripadanya sesuatu pun, khuyala dengan niat apa? Khuyala dengan niat takabbur, lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memandangnya dengan pandangan rahmat pada hari kiamat.
Syekh Abdul Haq Muhaddis Dahlawi kata, bila jadi isbal fil imamah ni, bila mana kita pakai serban melebihi adat kebiasaan biasa. Adat kebiasaan biasa, orang pondok pakai biasa macam tu kan. Orang tabligh ada habib, ada pakai dia. Jadi kalau kita pakai lebih daripada adat kebiasaan biasa, kan? Macam orang Patan kan, bungkuh kepala, nampak kepala kecil saja. Jadi lebih daripada adat kebiasaan biasa, maka dia termasuk dalam isbal yang dilarang daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis sikit lagi ya. Adapun berkenaan dengan warna, color serban Nabi pun ulama bahas juga. Warna apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam ada memakai serban warna putih, warna kuning pucat, warna merah, dan juga ada sabit riwayat yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai warna hitam. Yang umumnya Nabi pakai serban warna putih dan hitam. Itu tidak ada ikhtilaf di kalangan ulama. Tapi disebabkan ada hadis yang datang mumani'ah bahawa orang lelaki tidak boleh pakai pakaian warna merah terang dan juga tidak boleh memakai pakaian kuning terang. Maka dengan sebab itu ulama berkhilaf pendapat berkenaan dengan kalau pakai serban warna kuning dan merah. Ada ulama tidak mengharuskannya dan ada ulama yang mengharuskannya. Walau bagaimanapun, ulama yang mengharuskannya mereka kata datang larangan daripada hadis yang mengatakan tak boleh pakai serban warna kuning itu, yang dimaksudkan oleh Nabi SAW adalah kuning asfaru qani', yakni kuning yang terlalu kuning sangat. Terlalu kuning apa panggil? Orang Kelantan panggil menyelar sangat. Merah menyelar sangat. Demikian juga kalau merah, dimasukkan larangan itu adalah merah ahmaru qani, merah yang terlalu merah menyelar. Kita mahmul kepada merah ahmar qani. Tinggal lagi pakai serban hijau macam mana? Adapun kaitan dengan memakai serban warna hijau, sebenarnya ia tidak sabit daripada mana-mana sahih riwayat. Pakai serban hijau tidak sabit, kata Maulana, tidak sabit daripada mana-mana riwayat yang sahih. Allamah Qahtani rahimahullah ta'ala berkata, berkenaan dengan pakai serban warna hijau ni, umuman manusia bertanya kepada kita, akan tapi Allamah Khafaji telah mensyarahkan berkenaan dengan serban warna hijau ni secara tafsil. Daripada syarahan beliau maklum kepada kita bahawa Nabi SAW tak pernah pakai serban warna hijau. Ini ada dalam kitab Ad-Da'amah Syarah Asy-Syafa lil Khafaji. Demikian pula Allamah Sayuti rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Al-Hawi lil Fatawa, bila mana beliau sentuh tentang bab Ahlul Bait ni, bab sadat ni, bab ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau kata hum yalbasun al-imamat al-khudara. Ahlul Bait ni mereka memakai serban warna hijau. Wal jawabu anna hadhihi al-imamah laysa laha aslun fi syara'. Imam Sayuti kata yang betulnya serban warna hijau ini tidak ada sabit asal dalam syariat, wala fi sunnah, tidak dalam sunnah, wala kanat fi zaman al-qadim, dan tidak juga pada zaman dahulu. Ini Allamah Sayuti kata. Wa inna ma hadathat fi sanatin 73 wa 700. Adapun timbul pakai serban warna hijau ni mula bila? Mula pada tahun 773 Hijrah. 773 Hijrah dengan siapa? Bi Amril Malik Al-Ashraf, dengan perintah seorang raja pada zaman itu yang bernama Syu'ban bin Husain. Syu'ban bin Husain inilah orang yang mula sekali memerintahkan Ahlul Bait supaya mereka memakai serban warna hijau, supaya ada imtiaz, ada perbezaan di antara yang bukan Ahlul Bait dengan Ahlul Bait. Habib tak Habib ada beza dia. Jadi di situ bermulanya, bukan bermula daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi dari segi syariat dan sunnah, ianya la aslalahu, tidak ada asal daripada sunnah dan syariat. Begitu juga Ibnu Hajar Haythami, beliau juga telah menulis dalam kitab fatwa beliau, wa ammal alamatul khadra, adapun tanda warna hijau, fala aslalaha, tidak ada asal dalam syariat. Wa inna ma hadathat sanatan, ianya timbul pada tahun 73 wa 700, pada tahun 773 Hijrah, bi Amril Malik Syu'ban bin Husain, sama dengan perintah yang dibuat oleh seorang raja yang bernama Syu'ban bin Husain. Walau bagaimanapun tuan-tuan, sabit daripada para sahabat mereka memakai pelbagai jenis warna serban. Ada sahabat yang pakai warna macam-macam. Musannif Ibn Syaibah ada menukilkan riwayat bahawa di antara warna-warna itu sahabat juga ada pakai warna serban warna hijau. Demikian juga Ibn Battal, seorang syarih Bukhari,
beliau mengatakan sebenarnya pakaian warna hijau itu adalah as-siyabul khadra min libasi ahli jannah. Faham tak? Pakaian hijau, tak kiralah baju hijau, serban hijau, sebenarnya kata Ibnu Battal ianya merupakan pakaian ahli syurga. Kenapa Allah Taala menyebut wa yalbathuna thiyaban khadran min sundusin wa istabrak? Mereka penduduk syurga nanti mereka memakai baju yang berwarna pakaian berwarna hijau. Daripada dalam ayat ini menyebut ahli syurga mereka memakai pakaian warna hijau. Demikian juga sikit lagi Tabrani dan Baihaqi menukilkan riwayat daripada Anas menyebut anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yuhibbu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai atau qala kana ahabul alwani ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, warna yang paling disukai dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam al-khadratun, warna yang paling dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam warna hijau selain daripada warna putih. Ada sabit hadis, ada juga riwayat menyatakan Nabi menyukai banyak-banyak warna hijau juga. Tapi kena ingat, kalau kita pakai serban hijau, satunya boleh kita pakai serban hijau, tak masalah warna apapun. Tapi kena ingat, kalau kita pakai serban hijau, lalu kita mentarjihkan pakai serban hijau, kan? Okey, pertamanya, kalau kita pakai serban hijau tanpa mentarjihkannya terhadap warna-warna yang lain. Kamu pakai serban hitam, aku pakai serban hijau. Itu jauh, ya juz, harus. Tapi kalau kita pakai serban hijau dengan mentarjih, pakai serban hijau ini ada fadilat dia, pakai serban hijau ni lebih daripada orang lain, dia ada pakaian ahli syurga dan sebagainya. Kita mentarjihkan orang lain seolah-olah kita melekehkan orang lain, itu yang tak harus. Kalaulah satu orang itu pakai serban hijau hanya kalau satu orang itu pakai serban hijau untuk meletakkan alamah, imtiazi alamah, yakni untuk menetapkan perbezaan, tanda-tanda perbezaan, ataupun menjadikan serban itu sebagai syiar dia, nak bezakan dengan grup-grup yang lain, lalu mentarjihkan warna hijau, lalu meletakkan fauqiyah warna hijau di atas warna-warna lain, maka kata siapa di sini, kata Allamah Baihaqi tadi, bahawa memakai serban hijau dengan niat begitu, memakainya adalah dipanggil bid'ah. Bid'ah hasanah lah kan. Bid'ah. Kenapa? Disebabkan dia iltizam benda yang mubah. Bila dia melazimkan benda yang tak lazim, mewajibkan benda yang tak wajib. Macam kita hari ni lah, tahlil itu hukum asal dia mubah, boleh, dibolehkan. Tapi bila kita buat tahlil, orang tak datang tahlil, kita remehkan dia, kita lekehkan dia, seolah-olah dia berdosa besar. Maka bila kita buat dalil itu, seolah-olah kita mewajibkan apa yang tak wajib, kita melazimi apa yang tak lazim, maka itu yang jadi bid'ah. Bid'ah duduk situ. Bila orang lain tak pergi, kita pergi. Orang tak pergi itu kita anggap dah wahabi besar. Orang yang tak pergi itu dia dah lari daripada ahli sunnah wal jamaah. Melekehkan orang lain, maka itu yang demikian itu, melazimi perkara yang mubah dan mustahab itu akan menjadi bid'ah. Dan yang itu adalah qabilat tarak, patut kita tinggalkan. Okey, pengakhiran, Imam Bukhari rahimahullah ta'ala dalam hadisul bab, beliau bawa mari hadis yang mana menyatakan orang yang muhrim, orang yang berada dalam keadaan ihram, mereka tidak boleh memakai serban. Berkenaan dengan pakai serban, Nabi pakai serban ni, Imam Bukhari tak bawa mari, tak sebut mana-mana hadis pun berkenaan dengan Nabi pakai serban. Yang Imam Bukhari sendiri berkenaan dengan Nabi pakai serban ni, Imam Bukhari tak bawa mana-mana hadis pun. Kenapa? Ada sebab dia. Kemungkinan kata Maulana kata disebabkan hadis-hadis yang Nabi pakai serban, bukan kata tak ada. Bukan kata bila Imam Bukhari tak sebut tak ada hadis. Cuma kemungkinan kata Maulana, Imam Bukhari tak bawa mari hadis Nabi pakai serban dalam kitab Bukhari ini kerana apa? Hadis-hadis tadi tidak mencukupi syarat beliau. Seperti mana kita ketahui di antara para muhaddisin, Imam Bukhari lah yang paling ketat meletakkan spek ataupun syarat di dalam nak jadikan satu-satu hadis itu, miqdar dia hadis itu sahih ke tak sahih, dia dah meletakkan syarat yang paling ketat sekali. Jadi bila tak cukup syarat dia tak buat mari terus. Sebab itu saja, bukan kata tak ada hadis. Allamah Qistalani rahimahullah ta'ala menulis, walam yazkuril Bukhari fil imamati syai'an. Imam Bukhari tak sebut
sikit pun berkenaan dengan serban, wala'allahu lam yasbut 'indahu syai'un 'ala syartihi fiha. Kemungkinan tidak sabit di sisinya sesuatu pun hadis yang sahih yang mencukupi di atas syaratnya. Walau bagaimanapun menggunakan memakai serban warna hitam. Walau bagaimanapun kalau nak pakai serban, boleh kita pakai serban warna hitam ataupun warna putih. Dan hendaklah kita lilit serban di atas apa? Kepiah. Jangan lilit macam tu saja. Dan bila kita pakai kepiah, biar dia rapat menenggelamkan kepala kita. Dan bila kita pakai serban, nak dah ada ekor dia sendiri. Ekor kita boleh gantungkan di antara dua belakang kita. Dan boleh juga kita gantung sebelah kanan, juga sebelah kiri. Dan panjangnya ekor tak adalah sepanjang satu hasta. Dan kalau kita pakai serban dengan begitu, dengan niat, dengan menganggap ianya adalah satu masnun, satu perkara yang disunnahkan Nabi SAW. Dengan sini, mula tulis, kalau kita pakai, usse masnun samajkar pehnajai, kalau kita memakai dan menganggap ianya satu perbuatan yang masnun, maka insya-Allah kita akan mendapat pahala sunat. Insya-Allah taala, maka jelas kepada kita di sini bahawa memakai serban itu adalah sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti mana yang telah dijelaskan oleh Abdullah Ibnu Umar bila mana satu orang tanya beliau, al-imamatu sunnatun, adakah imamah serban itu sunnah? Maka beliau dengan pasti menjawab, qala na'am, beliau menjawab ya, serban itu sunnah. Maka daripada hari ini hendaklah kita yakin dengan sebenar-benar yakin bila kita pakai serban ya, dengan niat untuk ittiba' Nabi sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan dengan ittiba' atas dasar cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala bagi makam cinta, muhabbah, kasih sayangnya kepada kita, dan akhirnya wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah Subhanahu wa taala ampunkan segala dosa-dosa kita. Wallahu ghafurur rahim, dan sungguhnya Allah taala itu Ghafur, yang Maha Pengampun, Rahim lagi Maha Penyayang. Wallahu taala alam. Cukup malam ini kita habis babul amaim. Insya-Allah esok kita masuk babul takannu insya-Allah. Kita telah habis hari ini babul amaim untuk pelajar-pelajar dorah. Insya-Allah pagi esok kalau tak ada apa, kita masuk bab takannu insya-Allah, babul takannu. Allah taala kita doa sekali, Allahumma lakal hamd kama anta ahlu, fa salli ala sayidina Muhammadin kama anta ahlu, wa fa'al bina ma anta ahlu, fa innaka anta ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil واهدنا صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اقضي حاجاتنا وهي أنت ورضاك. اللهم نور قلوبنا بعلمك واستعمل أبداننا بطاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى سيدنا حبيبه محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairal jazaa kepada tuan-tuan yang mengikuti live hari ini. Mudah-mudahan Allah Taala kabul tuan-tuan dan bagi taufik untuk kita amal sunnah atas dasar cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.